Okay, yang baru masuk tak apa, jangan risau, nanti jawapan dia bagi video insyaAllah kita tengok. Okay, tadi kita dah habis dah tentang kongruent. Kita masuk kepada salah satu subtopik, salah satu transformasi kita iaitu translasi. Wah, dah 84 ni. Adriana, boleh tutup mic dulu. Okay. Okay, apakah itu translasi? Dia bagi satu objek K dan dikatakan objek K bergerak 4 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Kalau 4 unit kanan, 3 unit ke bawah. Adriana off mic. Adriana off mic. Sorry cikgu. Saya ni nak off mic dah. Off mic. Off mic. Okay. Okay. Macam kata tadi, transformasi dia kata dia boleh berubah kedudukan, boleh berubah orientasi, boleh berubah saiz. Okay. Kat sini dia kata objek K bergerak 4 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Okay. Jadi kita gerakkan dia. Kita gerakkan titik D ni dulu. 4 unit ke kanan, 3 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Ini kita titik D. Kemudian kita gerakkan titik B pula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini titik B. C pun kita gerak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sini C. Dan A pun kita gerak sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sebab apa? Bila satu titik gerak, titik yang lain pun ikut yang sama. Arah dia punya pergerakan. Jadi kita akan dapat kita punya K prime kita punya image macam ni. Jadi, cikgu nak tanya. Berdasarkan kamu tengok ni kan, cikgu gerak-gerakkan dia tadi kan. Dan juga berdasarkan image ni kan. Bergerakan untuk setiap titik macam mana? Titik D dengan titik C sama tak gerakan dia? Sama. Dia gerak ke kanan dan ke bawah. Bentuk ke bawah. Objek dengan image sama ke tak? Sama. No. Apa? Bentuk dan objek sama kan? Bentuk dia. Orientasi dia, hala tuju dia, hala bentuk lah. Hala Tak sama. Tak sama. Hah? Tak sama? Sama. 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 Macam contoh K ni kan, dia sengit macam ni kan. Dia sengit melintang kan. Image dia pun sengit melintang. Dia tak adalah sengit macam ni lah kan. Tiba kan, dia sengit. Ya lah. 90 darjah. Kiranya sama lah kan dia punya orientasi. Sama. Jadi kamu boleh kesimpulan dia macam mana? Apa boleh buat kesimpulan? Dia punya arah pergerakan sama. Dia punya bentuk sama. Orientasi dia pun sama. Jadi translasi adalah merupakan pemindahan semua titik pada suatu arah, pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Dan ciri-ciri dia adalah dia mempunyai sama bentuk, mempunyai sama saiz dan juga mempunyai sama orientasi. Okey? Ini ciri-ciri translasi. Kena ingat. Kalau translasi dia bila dia gerak, dia bentuk dia ikut image. Image dia ikut objek tu. Yang beza dia kedudukan dia je. Kedudukan dia pula bila gerak satu titik tu, titik lain pun mesti ikut yang sama. Boleh? Oh, dia kata cikgu belum. No. Ada ke? Assalamualaikum. Boleh cikgu? Boleh. Macam sekat sikit cikgu. Sekat kita tak dengar. Oh. Cikgu sekatkan dah. Yang ciri-ciri translasi ni dengar dia. Ciri-ciri dia. Yang tu dengar lepas cikgu cakap tu tak dengar kan? Oh, tak apa. Cikgu cakap boleh dia tak dengar. Okey, boleh faham ciri-ciri translasi ni macam mana? Dia punya sama bentuk. Faham. Faham. Alhamdulillah.
Okey, ini kita punya subtopik 11.2, subtopik kedua kita, iaitu mengenal translasi, memerihal translasi, menggunakan perwakilan, menentukan imej dan objek dan menyelesaikan masalah. Kalau mudah mengenal dah translasi macam mana, kita tengok menggunakan pelbagai perwakilan. Jadi, kaedah yang pertama nak kita nak perwakilan translasi adalah menyatakan arah dan jarak pergerakan. Macam tadi tu. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian dia ada bilangan unit sebagai jarak pergerakan. Contoh dia, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Jadi titik P ni 2 unit ke kiri. 1, 2. Kemudian 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Jadi ini titik, ni imej kita yang baru. Contoh kedua, titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 1 unit ke bawah. Tegak 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke kanan, kemudian 1 unit ke atas. Ini kita punya titik P. Imej kita yang baru. Ini salah satu cara dia. Menyatakan arah dan jarak pergerakan. Cara yang kedua ialah menyatakan dalam bentuk vektor. Apakah bentuk vektor? Bentuk vektor translasi adalah seperti ini. Kurungan A atas, B bawah, tutup kurungan. A adalah pergerakan kanan atau kiri. B pula adalah pergerakan atas atau bawah. Bila dia gerak ke kanan, dia punya nilai adalah positif. Positif. Bila dapat nilai positif adalah ke kanan. Kalau nilai dia adalah negatif, dia bergerak ke kiri. Beza pula dengan yang batas bawah. Sama juga, silap. Kalau atas positif, bawah negatif. Okey. Contoh dia, titik P bergerak 5, 3. 5 ni tadi bergerak ke kanan atau ke kiri. 5 positif, kita gerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3. 3 positif, gerak ke atas. 1, 2, 3. Ini kita punya image. Contoh kedua, titik P bergerak negatif 1, negatif 3. Jadi, 1, negatif 1. Maaf, guna pen lain. Negatif 1, bila negatif 1, negatif kita bergerak ke kiri. Negatif, bergerak ke kiri 1. Kemudian negatif 3. Negatif 3 bergerak ke bawah. 1, 2, 3. Jadi ini kita punya image. Itu yang kedua ni. Ada soalan? Tak ada. Faham Tak ada. Kalau dalam bentuk vektor ni, dia bagi macam ni. Kalau atas adalah A, B, atas yang atas ni, yang A ni bergerak ke kanan atau kiri, yang bawah ni bergerak atas atau bawah. Kalau positif kanan atau atas, kalau negatif kiri dan bawah. Ini contoh soalan lah. Senang. A, Q prime ni adalah image bagi Q. Nyata tentukan vektor translasi berdasarkan rajah di bawah. Boleh nampak A ni? Cuba bagi kat cikgu. Dia punya vektor translasi dia. Kira-kira. Zoom in. Cikgu zoom in. Q ni objek tau. Ni objek, ni image. Jadi mesti buat daripada Q ni dulu. Dah kira dah berapa? Pen merah. Tengok berapa Berapa? Ada dapat dah? 3 ke kanan, 4 ke bawah 3 kanan, 4 ke bawah. Nope, terbalikkan dia. Tengok Q ni objek. Ni objek, yang ini image. Dia daripada objek ke image. 4 ke atas, 3 ke kiri. Ya. 3 ke kiri, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Betul. Jadi kita punya tulisan adalah negatif 3, 4. Itu jawapan kita. Boleh? Okey, B.
Ini objek, 4 ke kanan. image. Tengok balik. Ini objek, ini image. Yang bulat tu objek, yang segi 4 tu image. Ini pun objek, ini image. Masih okay. 4 4 ke kanan. 4 ke 4 ke kiri, kanan. 3 ke bawah. 4 ke kiri. 4 ke kiri. 4, 3 ke bawah. 3 ke bawah. 3 ke bawah. Bila 4 ke kiri, negatif 4. Ke bawah, negatif 3. C. C macam mana? 3 ke bawah saja. Yes, 3 ke bawah. Kosong. 3 ke bawah. 3 ke bawah. Kosong 3. Kosong negatif. Kosong negatif 3. Kosong, negatif 3. Very good. Dia kosong sebab dia tak gerak ke kanan atau ke kiri. Jadi sebab dia bergerak ke bawah saja, jadi kita ada negatif 3 saja. Okey, boleh? Boleh lah, tahu macam ni. Boleh. Boleh. Okay, kita teruskan kepada menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Dia bagi koordinat objek dengan translasi, tapi dia nak kita cari koordinat image. Macam mana? Untuk menentukan image di bawah translasi A, B, koordinat objek P, X, Y akan dipetakan P image X tambah A, Y tambah B. Sama dengan P image X, Y, P image X image, Y image. Masuk ke sini. X ni adalah nilai objek. A ni adalah kamu punya translasi. Y ni adalah objek. A dengan B ni adalah kamu punya translasi. Jadi nak cari image adalah objek tambah translasi. Contoh dia kat sini. Tentukan koordinat bagi image Q31 di bawah translasi negatif 52. Jadi kita punya formula U image adalah sama dengan objek kita. Q ni objek. 31. 3 tambah negatif 5. Koma. Kita punya Y pula. Y kita lah 1 tambah 2. 2. Jawapan dia 3 tambah negatif 5. Negatif 2. Negatif 2. 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Jadi ini jawapan kita. Jadi bila nak cari kita punya image, kalau diberi hanya nilai objek dengan translasi, kita kena tambahkan objek dengan translasi tersebut. X tambah A, nilai pada pasti X, nilai pada unit X tambah dengan A, atau nilai Y tambah dengan B. Okay, itu kalau cari image. Kalau nak cari koordinat objek, bila koordinat image yang diberikan. Jadi, sama tapi beza dia adalah image tolak translasi. Dia tolak. Kali ini dia tolak. Ini adalah image. X diberi nilai image kita tolakkan dengan translasi. Contoh. Tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya adalah negatif 61 di bawah translasi 3 negatif 2. Jadi kita nak cari kita punya objek A sama dengan apa ni? Letak apa dulu? Negatif 6. Negatif 6 tambah Tolak. tolak 3. 3. Tolak 3. Kemudian Y negatif 2 1. tolak negatif 2 lah 1. Sebelum itu 1
tolak negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Dapat jawapan? Ini negatif 9. 1 tolak 2, 3. Jadi ni nilai kita punya objek. Koordinat objek kita macam ni. Kalau nak cari image kita tambah, kalau nak cari objek kita tolak. Okey, boleh? Boleh. 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 Alhamdulillah. Boleh. Kemudian nak menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Hanya bagi image dengan objek je. Tapi kita nak cari kita punya vektor translasi pula. Okey, punya formula dia adalah image tolak objek. Vektor translasi sama dengan image tolak objek. Contoh, diberi image 36 kepada objek P29. Tentukan translasi tersebut. Jadi kat sini kau masukkan kita punya image 3, tolakkan dengan nilai objek kita 2 untuk kita dapatkan yang A. Untuk dapatkan B pula 6, tolakkan dengan 9. Jadi kita punya translasi kita adalah berapa? Translasi kita 3 tolak 2? 1. 1. 6 tolak 9? Negatif 3. Negatif 3. Macam tu je. Nak cari translasi, vektor translasi macam tu je. Easy kan? Senang. Boleh? Boleh. Easy. Sekian, terima kasih. Tu je untuk hari ni. Kita belajar sampai kita berhenti dekat translasi je. Esok Khamis ni kita masuk pantulan dengan putaran. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada ada. soalan. Ada, Tak ada soalan. Okay. Ada something cikgu tak beritahu ni. Cikgu rasa tinggal ni. Bila kamu buat translasi, benda pertama ialah kamu kena gerak kanan atau kiri dulu. Okay? Kena gerak kanan atau kiri dulu. Baru kamu gerak atas dan bawah. Okay? Dia macam ni. A dengan B ni kan. Buat A dulu baru buat B. Gerak kanan atau kiri dulu baru gerak atas dan bawah. Dia cukup tinggal dia. Okay. Boleh lah. Kalau boleh, cikgu bagi kerja terus. Buku modul buku 1. Buku 1. Muka surat 48 sampai 50. Sampai 50. Betul lah. Sampai 52. Kita buat yang tu. 48 sampai 52. Muka modul 1. Okey. Okey, cikgu. Okey. Ada yang baru nak masuk, kesian. Tak apa. Okey. Okey, cikgu ulang balik apa itu transformasi. Transformasi adalah proses mengubah kedudukan, orientasi atau saiz image suatu objek. Apa yang tak berubah dia adalah bentuk dia. Bentuk dia takkan berubah. Okey, itu adalah transformasi. Okey, dan kita transformasi, kita ada orientasi. Orientasi itu adalah hala suatu objek tersebut. Dia punya tunjuk dia. Mungkin hala kanan atau ke kiri. Kemudian kita ada congruent. Congruent adalah jika objek dan image mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Itu congruent. Kemudian kita ada kita punya transformasi yang pertama iaitu translasi. Translasi adalah pemindahan semua titik pada satu satah mengikut arah yang sama dan jarak yang sama. Dan ciri-ciri dia adalah image dia mempunyai sama bentuk, sama saiz dan sama orientasi dengan objek. Okey. Kalau dah settle, cikgu tinggalkan kamu dengan kerja modul.
Cikgu buat muka surat 48 sampai 50 kan? 48 sampai 52. 51 lah, 51. Okey. 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 Sekarang baru ada masuk. Tak apa. Yang baru masuk tak apa. Yang baru masuk kita akan buat modul muka surat 48 sampai 51. Nanti cikgu akan bagi video untuk kamu tengok. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Cikgu ambil gambar kehadiran. Jangan keluar lo. Stop. Okey. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dan buat. Waalaikumsalam. Cikgu. Salah cikgu. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arigato. Kasamida.